الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما وفهما واستقامة وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل اللهم تعالى نفتح رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا وعلمنا من لساننا. قال الشيخ المسلم لا نفعنا في الدارين. Dan tiada ia beranggota, dan tiada ia, ya Allah Ta'ala, beranggota seperti kita ni beranggota Allah Ta'ala menyalahi dengan kita, maka Maha Suci Allah Ta'ala daripada beranggota. Dengan sebabnya kalaulah Allah Ta'ala itu beranggota, maka menunjuk maka lazimnya zat Allah Ta'ala itu bersusun. Bersusun di antara beberapa juzuk-juzuk. Maka itu mustahil. Kalau bersusun tu jadi jirim jisim. Maka apabila Allah Ta'ala itu katanya Allah Ta'ala itu tiada beranggota, fahamnya maka tiada bagi Allah Ta'ala tangan dan tiada baginya telinga dan tiada baginya mata dan lain pada mata telinga san. Sebab semuanya yang dibilang san itu ialah anggota. Maka apabila kata Allah Ta'ala Maha Suci daripada beranggota, maka memanglah tak boleh kata ada tangan bagi Allah. Tak boleh tak boleh i'tikad kata ada tangan. Allah ada tangan, Allah ada telinga, Allah ada kaki, Allah ada mata dan sebagainya. Itulah yang wajib kita i'tikad, yang masuk di bawah katanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Adapun firman Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab sani dia katanya Allah Ta'ala Maha Suci, tiada beranggota, Maha Suci daripada ada anggota kaki, tangan dan sebagainya. Sebab kalaulah beranggota, maka jadi menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi berjirim, jadi berjisim sama dengan makhluk. Adapun firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Maka dengan sebab kita tanzih, kita mensucikan Allah Ta'ala daripada beranggota, anggota zahir, anggota seperti kaki, tangan, maka macam mana pulaknya apa nak kata pada firman Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Dengan sebab ayat ini kalau tilik kepada makna yang zahir, yang segera fahamnya daripada lafaz yadullah itu Allah mempunyai tangan. Yang segera fahamnya dengan makna zahir dianya menunjuk bahawa memberi arti katanya Allah Ta'ala mempunyai tangan. Sebab katanya yadu, kalau tilik pada asal lurah mana tangan. Kalau kita terjemah betul-betulnya yadullah, tangan Allah Ta'ala. Fauqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka itu.
Uh, maka di sini ayat ini zahirnya menunjuk di atas Allah Ta'ala ada tangan. Maka sekiranya kalau kita ikut makna zahir, maka memberi faham katanya Allah Ta'ala itu beranggota. Kalau ikut makna zahir, yadullah, tangan Allah, maknanya Allah Ta'ala mempunyai tangan lah. Kalau begitu maknanya Allah Ta'ala beranggota jugalah. Kalau beranggota maknanya Allah Ta'ala serupa dengan kita juga. Sama dengan kita. Itu sekiranya kalau tilik kepada makna zahir ayat. Sebab yadu pada asal lurahnya makna tangan. Maka dengan sebab makna zahir itu menunjuk di atas Allah Ta'ala, memberi faham bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai tangan. Dengan sebab itulah ayat ni dikatakan ayat mutasyabihat. Ayat ini dikatakan ayat mutasyabihat. Maka ittifaq di antara segala ulama salaf dan khalaf pada masalah ayat yang mutasyabihat itu kita tidak pakai zahir. Mana zahir tidak dikandung. Bagaimana lagi akan datang kita huraikan. Tengok di sini dulu. Adapun firman Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Maka iaitu tangan dengan makna kudrat. Lafaz yadu itulah asal makna tangan. Tetapi yang dimuradkan di sini, yang dimaksudkan di sini yadullah maknanya kudrat Allah. Maka iaitu tangan dengan makna kudrat. Artinya kudrat Allah Ta'ala atas kudrat hamba-hambanya. Jadi arti ayat ni maknanya kalau kita nak ambil terjemuh dia tu jangan terjemuh yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Itu terjemuh makna zahir keliru. Maka jangan kita terjemuh mengikut zahir, kita terjemuh mengikut tafsir dia. Kita terjemuh dengan sebabnya satu perkara lagi sepatut ingat, tidak dibolehkan, tidak harus kita terjemuhkan ayat Quran. Tidak boleh kita terjemuhkan ayat Quran kepada bahasa mana-mana bahasa sekalipun, tak boleh. Ayat Quran tak boleh kita nak terjemuhkan. Terjemuh macam mana? Jumpa satu kalimah, kita buka kamus, terjemuh. Jumpa satu kalimah, kita buka kamus, terjemuh. Itu tak boleh. Yang bolehnya ialah kita terjemuhkan tafsirnya. Artinya kita jadikan bahasa Melayu tu akan tafsir dia. Artinya kita ambil maksud. Bagaimana kita maklum maksudnya dalam isi-isi khutbah tu, khatib baca khutbah, apabila dia baca Quran tu maksudnya, tu boleh kita terjemuhkan maksud ayat tu boleh. Artinya kita terjemuhkan tafsir ayat, bukan terjemuh ayat. Kita terjemuhkan tafsir. Maka seperti dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, mana-mana kitab tafsir tu yang diterjemuhkan dengan bahasa Melayu itu terbina di atas katanya dia terjemuhkan tafsir ayat Quran, bukan dia terjemuh ayat betul-betul. Kenapa? Sebab takutnya terlari, takutnya silap terjemuh kita. Padahalnya satu kalimah makna pada lurah lain, tetapi murad di dalam ayat tu makna lain. Macam di sini yadu tidak pakai makna asal lurah, hanya pakai makna kudrat. Maka kalau kita nak terjemuh, kita terjemuh ikut musannaf kita terjemuh, katanya artinya kudrat Allah. Salahlah kalau terjemuh tangan Allah tu salah. Kudrat Allah Ta'ala atas kudrat hamba. Maknanya kekuasaan Allah Ta'ala itu mengatasi atas segala kekuasaan hamba.
kekuasaan Allah Ta'ala itu mengatasi di atas segala kekuasaan hamba. Kita terjemuh, ambil tafsir dia. Jadi maknanya, walaupun zahir ayat ada lafaz yadu, tetapi maha suci Allah Ta'ala daripada beranggota. Maha suci Allah Ta'ala daripada beranggota. Lepas tu dalam ayat kata yadullah, ini ayat mutasyabihat, tak boleh pakai makna zahir. Maka mengikut ulama khalaf, dia tafsir dengan makna kudrat. Sebab ada dalam bahasa Arab juganya makna tangan-tangan tu dipakai makna kudrat tu ada. Makna kekuasaan. Dia banyak tangan tu diguna makna lain daripada makna anggota. Seperti kata apabila kita beli rumah sebuah masalah, apabila kita dapat belikan rumah sebuah masalah, kita boleh cakap, rumah ni di dalam tangan saya. Rumah ni dah ada dalam tangan saya. Tapi bukan tangan mana anggota, maknanya dalam tangan mana dalam milik. Itu tangan mana milik. Begitulah. Maka kita tengok kat tepi, yang dia huraian tambah pada katanya qauluhu dengan makna kudrat. Kita tengok kat situ. Qauluhu dengan makna kudrat. Demikian lagi wajah, lafaz wajah. Pada firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Maka ini sekiranya kalau kita tafsir, kita terjemuh dengan makna zahid, wa yabqa dan kekal. Wajhu rabbika oleh muka Tuhan engkau. Maka memanglah sebut kata muka, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Dekat dengan muka tu ada kepala. Kalau kita pakai makna zahir, tarik ke semua. Apabila katanya wa yabqa wajhu, muka Allah. Muka Allah. Sebut kata muka mesti kena ada mata, telinga, mata, hidung, mulut. Lepas tu kat tepi muka tu, dua-dua belah tu ada telinga. Kat sebelah bawah muka tu ada dagu. Dekat dengan dagu tepi tu pula ada leher. Lepas tu muka berdekatan dengan, bersambungan dengan kepala. Jadi kesemuanya Allah ada kepala, ada leher, ada dagu, ada apa semua. Itu kalau mengikut makna zahir. Maka apabila kata mengikut makna zahir, memanglah jadi menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab apabila ada mata, ada telinga, ada apa tu, menunjuk di atas zat Allah Ta'ala bersusun, maka kita maklum daripada dulu mana-mana zat kalau bersusun tu dikatakan jirim. Kita jirim, Allah jirim. Samalah Allah dengan kita. Maka itu mustahil. Dengan sebab itu makna zahir tidak dikehendak. Maka mentakwilkan wajah dengan makna zat. Maka ditakwilkan, yakni ditafsirkan, ditakwilkan wajah pada kata wajhu rabbika tu dengan makna zat. Maknanya wa yabqa wajhu rabbika dan kekal oleh zat Tuhan engkau. Yang sebelum padanya kullu man 'alaiha fan. Setiap-tiap perkara apabila hari kiamat, apabila datang hari kiamat, maka apabila ditiupkan siup sangkala yang pertama, maka semua perkara tu binasa ke semua. Kullu man 'alaiha fan. Setiap perkara yang ada di atas muka bumi itu binasa ke semuanya, mati semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dan kekal zat Tuhan engkau. Gitu. Jadi zat Allah Ta'ala tidak binasa.
Zat Allah Ta'ala tidak binasa. Maka dia katanya, maka ditakwilkan wajah dengan makna zat. Maka apabila kita nak terjemuhkan, terjemuh yang ditakwil, yang ditafsir dan kekal oleh zat Tuhan engkau, itu betul lah. Jangan kita terjemuh zahir, buka kaumus, wajhu makna muka. Muka Tuhan engkau. Jadi maknanya Allah ada muka pula. Kemudian dia katanya, maka ini mazhab khalaf. Maknanya takwil ni ialah mazhab khalaf. Adapun atas mazhab khalaf, mazhab as-salaf, maka berkata mereka itu, bagi Allah itu tangan dan muka. Tapi ni pun tak comel tu kata tangan, kata muka. Tetapi tiada kita ketahui akan hakikat keduanya, tangan dan muka. Dan tiada tangan itu seperti tangan makhluk. Salaf kata begitu. Dan tiada muka itu seperti muka makhluk. Maka diserahkan khijaannya, yakni khijaan maknanya makna maksud, maka diserahkan pekhijaan, yakni makna maksud dan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya begini, untuk kita nak faham khilaf di antara ulama salaf dan khalaf tentang ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat. Maknanya ayat mutasyabihat, artinya hadis mutasyabihat tu maknanya ayat, artinya hadis yang memberi faham oleh zahirnya, yang memberi faham oleh makna zahirnya bahawa Allah Ta'ala itu menyerupai dengan makhluk. Setiap-tiap ayat Quran, setiap-tiap lafaz hadis yang memberi faham oleh zahir, oleh zahirnya, memberi faham oleh zahirnya bahawasa Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk, maka itu dikatakan ayat mutasyabihat, artinya hadis mutasyabihat. Banyak lagi lah. Bi'ayunina, innallaha ma'ana. Maka daripada ayat-ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat, maka di antara mazhab khalaf dan salaf ada tempat sama dan ada di tempatnya bersalahan di antara khalaf dan salaf. Maka tempat bersamaan di antara khalaf dan salafnya ialah ta'wil ijmali. Ta'wil ijmali, jadi maknanya mazhab khalaf ada ta'wil ijmali, mazhab khalaf pun ada ta'wil ijmali. Apa maksud dengan kata ta'wil ijmali? Ulama khalaf dan salaf mereka berkata bahawasanya makna zahir tidak dikandung. Ulama salaf pun kata makna yang zahir itu bukan murad, bukan kandung. Khalaf pun kata begitu juga. Makna zahir itu bukan dikandaki. Apa dia makna zahir? Kalau yadullah, mana tangan Allah, zahir kata Allah mempunyai tangan, maka itu tidak dikandung. Wa yabqa wajhu rabbika, zahirnya Allah ada muka. Maka makna zahir itu tidak dikandung. Apabila begitu, makna zahir tidak kandung, maka lepaslah Allah Ta'ala
daripada menyerupai dengan makhluk. Jadi khalaf pun kata begitu, salaf pun kata begitu. Kata macam mana? Makna zahir tidak dikandung. Makna zahir tidak dikandung. Bukan kerana Allah nak cerita kata dia tu ada tangan macam kita. Bukan kerana Allah, bukan murad, bukan maksud Allah nak cerita kata dia ada muka macam kita. Bukan murad gitu, bukan kerana dia begitu, bukan maksudnya begitu. Maka tentang ini muafakat oleh khalaf dan salaf. Khalaf dan salaf mereka bermuafakat bahawasanya makna zahir tidak dikandung. Makna bukan murad, bukan maksud. Sebab makna zahir itu menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka mustahil Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk. Itu tempat sama di antara khalaf dan salaf. Dan tempat khilafnya di sini. Sebelah balik salaf, sebelah balik ulama salaf, ulama yang 300 tahun awal, mereka yang berkata, mereka katanya setiap-tiap ayat atau hadis yang mutasyabihat itu makna zahir bukan kandung. Sama dengan tadi. Makna zahir bukan dikandung. Kemudian apa yang dikandung dengan makna dia tidak diketahui malaikat Allah Ta'ala itu. Malaikat Allah Ta'ala juga. Jadi mana yadullah. Yadu makna zahir bukan dikandung. Makna zahir dengan makna tangan tu tidak dikandung. Wajhu rabbika wajhu tu makna zahir tidak dikandung. Salaf kata begitu. Tetapi apa makna yang dimaksud, yang dikandung dengan kata yadu, dengan kata wajhu, maka jawabnya tidak diketahuikan kandungnya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa makna wajhu pada kata wa yabqa wajhu rabbika, maka ulama salaf jawabnya tiada siapa yang mengetahuikan makna yang dikandung malaikat Allah. Jadi serahkan, fahamkan makna kepada Allah. Kita manusia tak dapat faham makna, tak tahu. Dengan sebab Allah Ta'ala tidak nak bagi kita tahu akan makna dia. Yadullah, yadu apa makna? Sebab makna zahir, makna tangan tu tidak dikandung sebab mustahil. Apa makna yang dimaksud dengan yadu? Jawabnya kita manusia, kita makhluk, kita tak dapat tahukan makna yadu. Kita tak dapat tahukan makna yadu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu murad dengan kataan dia yadullah. Dia yang tahu makna murad, kita tak tahu makna murad. Tetapi makna zahir bukan kandung. Lepas tu salaf dia katanya yadullah. Yadu tu ada ke tidak? Sungguh ke tidak yadu? Ada ke tidak? Memang ada yadu. Yadu tu tak boleh kita nak ingkarkan yadu. Yadullah. Yadullah sungguh ke tidak? Ada ke tidak? Jawab kata ada. Macam mana kita nak tolak pula? Sebab dalam ayat Quran ada sebut. Wajhu rabbika. Wajhu bagi Tuhan engkau tu ada ke tidak? Jawabnya ada. Jangan kita katanya tak ada muka, tak ada wajhu. Tak boleh. Yang kita kata tak ada muka. Muka yang makna zahir tu kita menafi. Muka dengan mana zahir, muka mana macam muka kita ni. Maka itu kita tolaklah sebab mustahil. Adapun wajhu yang kita tak tahu makna murad lah. Wajhu yang kita tak tahu makna murad, yadu yang kita tak tahu makna murad, yang kata Allah Ta'ala satu saja yang mengetahuikan makna murad, itu sungguh itu ada. Tak boleh kita katanya
tak boleh kita nak menafikan sebab benda ini telah sabit di dalam Quran. Gitu. Sama juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa tu apa maksud? Istiwa tidak diketahuikan oleh akan maknanya malaikat Allah. Lepas tu istiwa tu sungguh ke tidak? Jawabnya mesti sungguh, wajib sungguh. Sebab Allah Ta'ala cerita sendiri, Allah Ta'ala sendiri cerita di dalam Al-Quran. Memanglah sungguh kita jangan menafikan istiwa. Kita jangan menafi. Tetapi apa makna istiwa? Kita tak tahu murad. Apa makna yadu? Kita tak tahu murad. Tak tahu maksud. Tak tahu makna. Apa makna wajhu? Kita tak tahu makna. Dengan sebab tak tahu makna, seeloknya jangan terjemuhlah. Sebab tak nak terjemuh tu asal daripada tahu makna. Kalau mengikut salaf, kita tak tahu makna murad. Apabila kita tak tahu makna murad, maka tak bolehlah kita nak terjemuh tangan, nak terjemuh muka. Sebab kita nak terjemuh selepas pada kita tahu makna bagi satu-satu kalimah. Satu-satu kalimah apa makna kita tahu. Macam yadullah. Allah tu siapa? Tuhan kita. Bolehlah kita nak kata begitu. Sebab kita faham makna murad dia. Kita tahu makna fauqa, apa makna di atas. Tu bolehlah. Lagi pulaknya kalau terjemuh pun kalau kita itu pun makna dia makna asal luah. Tengok. Jadi maknanya mengikut jalanan salaf tu kalau tanya yadu Allah Ta'ala ada ke tidak? Jawabnya ada. Wajhu bagi Tuhan kita ada ke tidak? Memang ada. Kenapa tak ada? Sebab Allah Ta'ala. Kenapa tak ada? Sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran sendiri. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran yadullah, yadullah. Wajhu rabbika, wajah Tuhan engkau, yadu Allah. Tak boleh kita nak menafi. Jadi maknanya begini, ulama salaf, kesimpulannya ulama salaf dia kata yadu sungguh ada, wajhu sungguh ada, istiwa sungguh. Makna zahir bukan kandung. Makna zahir bukan kandung. Makna zahir yang menyerupai Allah Ta'ala akan makhluk dengan makhluk tu bukan dikandung. Kemudian apa makna yang dikandung dengan lafaz yadu, lafaz wajhu, lafaz istiwa? Allah yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Jadi tak betul lah kalau kita dakwa kata kita mengikut ulama salaf. Tetapi yadu dengan mana dia terjemuh katanya tangan Allah. Tuhan ada tangan. Padahal dia dakwa kata tak tahu makna murad malaikat Allah. Tetapi dia terjemuh pula. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal muka Tuhan engkau. Padahal dia kata tak tahu kan makna murad malaikat Allah. Jadi dakwaan setengah-setengah orang sekarangnya, dia dakwa kata dia mengikut ulama salaf, tidak nak tafsir akan makna yadu dan wajhu dan istiwa. Tetapi mereka pakai makna zahir pula. Tuhan tertinggi atas aras. Tertinggi. Tuhan sebelah atas, aras sebelah bawah. Itu maknanya faham makna murad itu bukan jalanan salaf itu. Sebab salaf dia kata istiwa, istawa, masdar dianya istiwa tu istiwa yang layak dengan Allah. Dengan maknanya tidaklah menyerupai dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk. Kemudian apa makna istiwa? Tidak diketahuikan maknanya malaikat Allah. Tetapi setengah orang tu dia keliru, dia katanya Allah tertinggi atas aras. Tu makna tahu murad. Tertinggi ni macam kita naik tamu tu mutu sebelah bawah, kita atas. Macam kita duduk atas kursi, itu istawa lah gitunya.
Kita tidur atas katil, mana itu rupa istiwa. Itulah rupa istiwa. Maknanya badan kita atas katil sebelah bawah. Itu rupa istiwa. Nah, apabila kita muatkan barang di atas, kalau orang dulu dia junjung, dia letak barang di atas kepala, nak muat barang di atas kepala, maka barang tu istiwa, jadi istiwa, tertinggi. Rupanya begitu. Padahalnya padahalnya dia dakwa dia kata mengikut jalanan salaf, tetapi dia katanya Tuhan tertinggi atas aras, maknanya aras sebelah bawah, Tuhan sebelah atas. Rapat tak kira lah. Rapat zat Allah Ta'ala rapat dengan arah kau tidak rapat, tapi mereka katanya zat Allah tertinggi atas arah. Setengah orang tu melampaui pula. Kata Tuhan duduk pula. Bukan istiwa tu makna tertinggi, tapi dia melampaui duduk. Duduk atas arah. Setengah orang melampaui lagi Tuhan bersila di atas aras. Jadi ada kaki dah pula ni. Itu tambahan-tambahan. Itu sangat salah. Maka itulah jalanan ulama salaf. Jadi kesimpulan sekali lagi, salaf dia kata macam mana? Yadu, wajhu, istiwa dan lain lagi daripada itu, daripada ayat-ayat mutas sungguh ada. Tak boleh kita menafi sebab Allah Ta'ala dah sebut di dalam Quran, Nabi dah sebut dalam hadis. Tak boleh kita nak menafi. Tak boleh kita nak menafi. Tetapi makna zahir tidak dikandung. Dia kata begitu. Yang keduanya, yang pertama, maknanya segala lafaz-lafaz yang mutasyabihat tu sungguh sabit, sungguh yadu, sungguh ada, yabqa, sungguh ada, istiwa, sungguh. Tak boleh kita menafi. Yang keduanya, mereka kata makna zahir tidak dikandung. Makna zahir yang memberi faham menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk, tidak dikandung. Itu makna kata yang layak dengan dia. Yadu yang layak dengan dia. Wajhu yang layak dengan dia. Macam mana yadu yang layak? Maknanya yang layak yang tak serupa dengan makhluk lah. Wajhu ada ke tidak? Ada. Wajhullah, wajhu rabbika ada ke tidak? Ada. Tapi bukan macam kita. Bukan macam kita. Yang layak dengan dia. Begitu. Kemudian apabila yang ketiganya, jadi maknanya makna yang kedua tu makna zahir tidak dikandung. Yang ketiganya, kita tak tahu makna yang dikandaki dengan kalimah yadu, dengan kalimah wajhu dan istawa. Kita tidak tahu makna maksud. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Itu maknanya serahkan, fahamkan makna, serahkan mengetahuikan makna itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu setengah ulama dia katanya itu tafsirkan ayat mutasyabihat tu ialah baca saja. Kita baca saja. Baca. Wa yabqa wajhu dan kekal oleh wajah Tuhan engkau. Yadullah, yadu Allah fauqa aidim atas gitulah. Itu mazhab khalaf. Mazhab salaf. Kemudian satu mazhab lagi ialah mazhab khalaf, tempat sama dengan salaf, mereka yang katanya makna zahir tidak dikandung. Bukan murad. Makna zahir yang menunjuk, yang memberi faham bahawa Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk itu tidak dikandung. Sama kan dengan salaf? Sama.
Maka apabila katanya makna zahir tidak dikandung, makna zahir tidak dikandung, kemudian soalnya apa makna yang dikandung yang dimaksudnya? Dengan kata yadu, dengan kata wajhu, dengan kata istiwa. Maka ulama khalaf jawab katanya, yadu di sini dengan makna kudrat. Yadu dengan makna kekuasaan. Wajhu dengan makna zat. Istiwa dengan makna merentah. Istiwa dengan makna merentah. Begitu. Dia jawabnya, makna yang dikandung jadi makna khalaf, dia takwil, dia tahu makna kandung. Maka yadullah, yadu dengan makna kudrat. Itu dikatakan takwil. Wajhu dengan makna zat. Itulah panggil kata takwil. Istiwa dengan makna merentah. Itu dikatakan takwil. Mazhab khalaf mereka mentakwil. Mereka mentakwil bukan mengubahkan ayat Quran. Mentakwilkan. Lepas tu kenapa boleh takwil yadu dengan makna kudrat? Sebab lafaz yadu di dalam bahasa Arab dekat-dekat juga dengan bahasa Melayu kita. Lafaz yadu dalam bahasa Arab, makna yang selalu gunanya ialah makna tangan lah. Tapi ada satu makna lagi orang Arab cakapnya yadu dengan makna kekuasaan. Tak itu dengan mana apa dia? Dengan mana kekuasaan. Ada satu lagi. Maka apabila begitu dalam bahasa Arab, orang bahasa Arab tu yadu ni ada dipakai makna kekuasaan juga. Maka kita tak pakai makna tangan, anggota, kita pakai yadu dengan makna kekuasaan. Lagi pulanya yang kedua wajhu tu makna asalnya makna zahir dianya ialah makna muka lah. Muka dekat dengan kepala atas pada leher itulah. Tetapi ada satu makna lagi yang digunakan dalam bahasa Arabnya ialah makna diri, zat. Makna diri, makna zat. Sebab kita pun ada bercakap begitu kan. Saya lama tak tengok muka kau. Tak jumpa. Kalau orang petani tak tengok mata. Tak berjumpa mata. Orang petani cakap begitu, orang sana tak tahu lah. Tapi dia cakap kecil pada muka lagi. Ni saya ni lama tak tengok muka kau. Tak tengok mata kau. Tu makna bukan nak tengok mata. Muradnya diri kau ni lah. Saya lama tak jumpa. Begitu. Tapi bahasa cakapnya, lama tak tengok muka kau. Lama tak tengok mata kau. Kalau kata lama tu, dia datang ke rumah, apa hajat ni? Saja nak mari ziarah. Lama tak tengok muka kau. Lama tak tengok mata kau. Begitu. Itu pun dalam bahasa Melayu kita pun ada juga. Bukan mata, bukan muka saja. Tengok seluruh badan lah. Begitu. Dan istiwa pun ada juga makna yang selalu digunakan. Kalau kata istiwa tu mana atas tertinggi. Makna begitulah makna yang selalu digunakan. Tapi ada makna lagi, makna mengetah. Makna mengetah. Sebab kita bahasa Melayu pun ada cakap, ni peretahan orang atas. Macam kita dia jadi pegawai masalah, dia kata ni nak kena buat ni, nak kena buat begini ni, benda ni nak kena buat begini sebab orang atas ada perintahan daripada orang atas. Di mana dia duduk? Atas langit ke? Kata orang atas. Tu mana kata bukan ada juga dalam bahasa Melayu pun. Begitu. Jadi pendek katanya ulama khalaf
tepat sama dengan salaf di mana dikata makna zahir yang menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk itu tidak dikandak. Bukan maksud Allah Ta'ala nak ceritanya begitu. Bahkan makna yang dikandaknya ialah yadu dengan mana kudrat, kekuasaan. Wajhu dengan mana zat. Apa tu, apa ada lagi? Istiwa dengan mana merentah. Mana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mana Allah Taala merentahkan arasy. Allah Taala merentahkan arasy. Makhluk yang paling besarnya ialah arasy. Makhluk Allah Taala yang paling besarnya, yang paling besarnya ialah arasy. Maka sebesar-besar arasy direntahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah lagi makhluk yang kecil-kecil? Makhluk yang besar pun dalam rentahan Allah, maka apakah lagi macam raja lah. Macam raja lah. Raja tu orang besar-besar macam menteri-menteri tu di dalam bawah dia lagi. Nak ceritanya begitu. Maka apakah lagi kita orang biasa lebih aula lah di dalam rentahan raja. Sebab menteri-menteri pun bawah rentahan dia lagi. Maka kita orang kampung biasa, orang awam ni lebih aula lah dengan kata di bawah rentahan raja. Nak ceritanya begitu. Maka Allah Ta'ala merentahkan arasy. Maksudnya begitulah. Itu perkataan, itu takwil bagi ulama salaf. Ulama khalaf. Jadi maknanya dan setiap-tiap daripada jalanan salaf, jalanan khalaf, itu kedua-dua itu boleh kita ikut kesemuanya. Kita nak ikut jalan salaf pun boleh, kita nak ikut jalanan khalaf pun boleh. Sebab dua-dua ini jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua tu ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau nak tanya mana yang baik, daripada itu, mana lebih elok daripada dua jalanan mazhab salaf dan khalaf, maka jawabnya kalau tilik kepada selamat daripada kesalahan tafsir, maka kita ikut jalanan salaf. Apa murad dengan kata yadu? Allah yang mengetahui, kita tak tahu. Yadu dengan makna zahir, makna anggota, maha suci Allah Ta'ala. Sebab mustahil. Jadi mazhab salaf terlebih selamat daripada salah. Sebab kita ni, sebab kalau mengikut khalaf tu, dia kata yadu dengan mana kudrat. Boleh jadi nak salah sebab Allah Ta'ala murad dia kita tak boleh nak tahu. Cumanya kita kira dengan bahasa luruh saja. Begitu. Kemudian mazhab ulama, dia kelebihan salaf tu di situ. Mana dia lebih selamat daripada kesilapan, kesalahan. Ulama mazhab khalaf pula, dia kelebihan dia di sini. Kelebihan dianya lebih jelas. Jelas. Kita baca yadullah, kudrat Allah, jelas makna dia. Jelas makna dia. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal oleh zat Tuhan engkau. Jelas ke tidak kalau kita baca mengikut, kalau kita ikut makna itu mazhab khalaf? Khalaf, kekal zat Tuhan engkau. Macam kita baca waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim, waj'al a'malana khalisatan, yang berikhlas liwajhika, bagi zat engkau. Begitulah. Maka apabila kita jelas di sini, kita dapatlah bahawasanya yang setengah-setengah kaum daripada orang kita sekarangnya, dia kata Allah ada kaki, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah tertinggi atas arasy. Maka itu tak betul dengan tariqah salaf, tak betul dengan tariqah khalaf. Itu salah dengan khalaf, salah dengan salaf. Sebab salaf tak kata ada tangan, ada mukanya begitu. Sebab kita tak tahu makna murad, macam mana nak kata ada tangan, ada muka.
Begitulah. Begitulah agaknya kita dapat jelas jalanan ahli sunnah wal jamaah, maha suci Allah Ta'ala adalah bahawasa Allah Ta'ala itu maha suci daripada menyerupai dengan makhluk. Sekiranya kalau ada dalam Quran, dalam hadis, memberi faham dengan secara zahir, maka tak boleh kita pakai makna zahir. Makna zahir tidak dikandung sebab muafakat di antara salah dan khalaf bahwasanya makna zahir yang menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk yang mustahil itu tidak dikandung. Bukan murad Allah Ta'ala. Begitulah. Maka apa makna yang dimaksud? Salaf kata serah kepada Allah. Khalaf kata maksudnya begini. Yadu kudrat. Wajhu zat. Dan lain-lain lagi banyaklah. Begitulah huraian dia. Maka untuk hari ini kita akhir pada kata dan tiada ia berpihak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما